Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan. Pendidikan kesihatan di bawah tajuk pemakanan sihat. Dan kita akan tengoklah piramid makanan Malaysia. Jadi murid-murid boleh pakai buku teks dan buka muka surat 96 dan 97. 96 dan 97. Dan kita akan belajar mengenai piramid makanan Malaysia. Jadi sebelum cikgu ajar kamu tajuk ni, sebenarnya ingin cikgu tekankan di sini ada satu isu. Isunya ialah piramid makanan Malaysia telah bertukar. Kalau dalam buku teks ni yang lama, yang 2010 punya. Tetapi Kementerian Kesihatan telah bawa keluar yang baru, iaitu piramid makanan Malaysia 2020. Jadi kita akan belajar yang barulah. Yang lama ni sebab dah tidak diguna pakai, dan Kementerian Kesihatan telah buat keluar yang baru, jadi kita akan belajar yang barulah. Okey. Kita tengok piramid makanan Malaysia 2020. Jadi piramid makanan Malaysia 2020 ni, apa yang telah berubah? Apa yang berubahnya ialah sayur-sayuran dan buah-buahan telah diletakkan di aras bawah sekali. Di aras bawah sekali. Sebab apa? Sebab piramid makanan ni bentuknya macam ni. Jadi bila bentuknya segitiga macam ni, maksudnya apa? Maksudnya kita kena makan banyak yang di bawah. Semakin naik, semakin sedikit lah. Itu maksudnya piramid makanan. Okey, cikgu harap kamu boleh faham lah. Jadi telah timbul isunya di sini ialah kenapa? Sebab pada 2010, pada piramid makanan 2010 ni, dia kata apa? Dia kata sayur ni kena makan banyak. Tapi orang heran, kenapa sayur terletak di aras kedua? Setelah mengambil pandangan-pandangan daripada mungkin rakyat Malaysia ataupun doktor-doktor, jadi Kementerian Kesihatan telah buat keluar piramid makanan yang baru. Jadi dia telah disusun mengikut kesesuaian rakyat Malaysia lah. Jadi kita tengok aras bawah ni, aras bawah sekali ialah vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ni maksudnya sayur-sayuran dan buah-buahan lah. Itu yang kita faham lah. Jadi kita tengok pula yang kedua. Yang kedua ni adalah kumpulan karbohidrat terletak di aras kedua. Jadi kita tengok aras yang ketiga. Aras ketiga terletaknya protein dan produk-produk tenusu. Protein tu apa, cikgu? Protein ni seperti ikan, daging, ayam, telur. Itulah protein lah. Itu adalah protein. Produk-produk tenusu seperti susu, cheese, itu produk-produk tenusu. Yogurt, dan seterusnya. Aras 4 terletaknya lemak, minyak, gula dan garam. Ini adalah piramid makanan 2020 yang baru punya. Yang belum lagi diupdate dalam buku teks, sebab buku teks ni 2019. Yang ni 2020 baru keluar terlepas. Okey. Okey, kita tengok cara-cara pengambilan makanan. Okey, untuk murid-murid cikgu boleh tengok dalam buku teks muka surat 96 dan 97. Okey. Kita tengok dulu yang pertama sekali, yang di bawah sekali. Sayur-sayuran dan buah-buahan kena makan banyak. Kalau mengikut piramid makanan yang baru ni, kita kena buat banyak mana? Sekurang-kurangnya 3 sajian sayur dan 2 sajian buah. 3 sajian sayur, tengok dia dah letak dalam cawan. Satu sajian bersamaan dengan satu cawan lah. Dia bagi ukuran dia macam tu. Sebelum tu cikgu lupa nak cakap, untuk piramid makanan 2020 ni, dia ada suruh kita ambil apa? Dia ada letak air kosong. Air kosong kena minum 6 hingga 8 gelas sehari. Air kosong dalam gelas, bukan cawan, dalam gelas. Kalau ada botol besar mineral tu lagi senang. Kamu bulan botol mineral tu sehari habiskan lah. Jadi air ni
Tak kisahlah kamu nak minum macam mana pun. Bagus, air kosong lah. Bukan air yang manis, yang gula tu, air kosong. Okay. Untuk sayur-sayuran dan buah-buahan tadi, kita balik ke yang tadi. Kamu boleh tengok, dia perlu diambil dalam kuantiti yang banyak. Kalau dalam kutip ni tulis, membantu dalam penghadaman perjalanan fungsi organ yang sempurna dan meningkatkan ketahanan badan lah. Itu antara fungsi-fungsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay. Seterusnya kita tengok aras yang kedua, kita kena makan secukupnya. Aras yang kedua ni karbohidrat. Karbohidrat ni sebagai sumber tenaga utama kita. Kalau kita tak makan nasi tu dalam sehari tu, yalah badan kita akan rasa macam lemah je. Nak lari pun tak larat. Nak tolong mak ayah kamu kemas rumah pun tak larat kan. Nak berjalan pun tak larat kalau kita tak makan nasi kan. Sebab itulah karbohidrat ni dia penting juga. Dia penting dan kita kena makan secukupnya. Jangan secara berlebihan lah. Ni kamu makan sampai 2-3 pinggan nasi, tak perlu pun. Kena ambil secukupnya saja. Okay. Jadi seterusnya kita tengok apa contoh-contoh karbohidrat. Sorry, cikgu lupa cakap. Contoh-contohnya macam nasi, spaghetti, mi, roti, barley, tosai, capati, biskut. Itu adalah contoh-contoh karbohidrat lah. Kamu boleh tengok gambar ni. Okay. Seterusnya, aras yang ketiga, terletaknya protein dan produk-produk tertentu. Protein ni seperti ayam, ikan, itik, daging, telur. Protein ni dia sebenarnya untuk membantu tumbuh sairan badan kita. Macam kamu ni nak membesar, kena makan protein lah. Kena makan protein lebih sikit. Dan juga sebenarnya protein ni dia membantu dalam memperbaiki tisu-tisu badan kita yang rosak sebenarnya. Contohnya macam terluka kan. Jadi kerja protein lah ni. Nak membantu proses, nak menyembuhkan luka tu kan. Itulah kerja-kerja protein. Okay. Seterusnya kita tengok produk-produk ternusu. Produk-produk ternusu ni seperti susu Das Lady ke, susu Farm Fresh ke, atau yogurt ke, kemudian cheese Dale, parmesan, apa lagi contoh-contoh cheese aku pun dah terlupa dah. Okay, jadi cheese ni dia penting lah. Susu ni penting lah untuk kalsium, untuk membantu pertumbuhan tulang kita dan memperkuatkan tulang kita lah. Okay. Seterusnya kita tengok yang paling atas sekali. Yang ni menurut KKM yang terbaru punya latest, dia suruh hadkan pengambilan makanan-makanan ni. Jangan makan banyak sangat lah. Ini contohnya apa ni? Ini adalah minyak, gula, garam, sos, kicap. Kamu tengok yang atas tu dalam gambar kan. Dia kena hadkan pengambilan dia. Tak boleh banyak sangat. Kalau orang yang nak kurus tu dia hadkan terus. Dia ambil sikit je. Ada yang tak ambil langsung. Jadi tak perlu makan banyak pun yang ni. Sebab dia sebenarnya kalau kita tengok ni, kalau ni dia lebih kepada bantu. Tak elok lah sebenarnya. Sebab tu dia suruh makan sedikit je. Okay. Seterusnya kita tengok slide yang seterusnya mengenai pinggan sihat Malaysia. Yang ni telah dikeluarkan oleh KKM sebagai panduan untuk kita. Sama ada kamu nak ikut, tak ikut, itu terpulang kepada kamu. Jadi ini panduannya. Dalam sepinggan tu, apa yang perlu ada? Yang pertama sekali kita tengok, isikan suku pinggan dengan ikan atau semua protein yang lain. Kalau tak ada ikan, boleh kamu isi dengan daging ke, telur, ayam. Ikut kamu lah. Janji protein. Okay. Yang kedua, isikan suku pinggan dengan nasi atau sumber karbohidrat yang lain. Kamu boleh tengok nasi ataupun letak mi, roti, barley. Itu pula janji karbohidrat. Karbohidrat ni tak kisahlah kamu nak makan nasi ke boleh, nak makan mi pun boleh, tak ada masalah. Janji dalam kumpulan karbohidrat yang sama. Yang seterusnya kamu tengok, yang ketiga, yang separuh ni kena isi dengan buah dan sayur-sayuran. Cikgu kalau tak ada buah cikgu isi sayur, tak apa, tak ada masalah, sayur.
Sayur separuh pun boleh. Nak buah separuh pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak campur lagi bagus. Ikut saranan oleh KKM. Okey. Tengok yang seterusnya. Ini adalah antara contoh-contoh suku-suku separuh. Bukannya sama 100% macam dalam gambar tu. Tak semestinya 100%, dapat 70% macam ni pun okey, tak ada masalah. Tengok gambar yang pertama, protein, ada karbo, ada fiber dan vitamin. Gambar yang kedua ada telur, ada ayam, ada sayur, ada karbohidrat, ada nasi kan. Tak ada masalah. Tak mahal pun makanan macam ni sebenarnya. Cikgu hari ni mak tak masak sayur lah cikgu. Tak apa, tak ada masalah. Ada buah kan, boleh makan buah. Okey. Okey, jadi kerja rumah kamu, cikgu tahu kamu banyak kerja sekolah, jadi untuk PJ ni kita santai-santai lah. Jadi kongsikan sekeping gambar saja, sekeping gambar, pinggan sihat, suku-suku separuh tadi kepada cikgu. Jadi boleh hantar bila-bila masa kepada cikgu, tak ada masalah. Kamu hantar je, nanti kamu hantar dalam Google Form tu, hantar gambar. Sekeping je cikgu nak tengok. Makanan pinggan sihat Malaysia kamu. Kalau tak ada hari ni, contohnya hari ni kan, hari ni makan buat yang golek je. Tak ada masalah. Boleh esok, lusa pun tak ada masalah. Cikgu bagi tempoh seminggu. Okey, jadi untuk hari ni itu saja. Jadi cikgu harap kamu faham dengan penerangan yang diberikan oleh cikgu. Jadi kalau kamu tak faham, boleh hantar saja mesej atau PM kepada cikgu dalam Telegram, yang cikgu akan cuba jawab lah. Okey, sekian. Terima kasih dan jumpa lagi pada minggu depan.